Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya, Muhammad Shah Musa. Kita mulakan berita Parlimen dengan pembahasan rang Undang-Undang Pembekalan 2025 peringkat dasar. Majikan disaran membayar caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja asing mereka sebanyak 1.5%, manakala warga asing menyumbang 10%. Jelas Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok, pelaksanaan gaji minimum RM1,700 akan menyukarkan majikan menanggung kenaikan sebanyak RM200 di samping membayar caruman KWSP kepada pekerja asing. Dalam sistem pengiraan KWSP sekarang, caruman yang dibayar oleh majikan ialah 13% daripada gaji asal, manakala caruman oleh pekerja ialah 11%. Sekiranya seorang pekerja asing ditetapkan pada gaji RM1,700 satu bulan, caruman majikan kepada KWSP untuk seorang pekerja ialah RM221. Jika kita tambah pertambahan gaji sebanyak RM200 untuk tahun depan, jumlah kos yang dibayar oleh majikan kepada seorang pekerja asing ialah RM421. Menurutnya, selain kenaikan gaji, majikan juga terpaksa menanggung bayaran perkeso, penginapan dan pembelanjaan lain. Dalam sesi perbahasan yang sama, kerajaan digesa berwaspada dalam menggubal rang Undang-Undang RUU tahanan di rumah kerana dibimbangi boleh mencetuskan polemik dalam kalangan rakyat. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya berkata terdapat khabar angin RUU berkenaan sedang digubal untuk banduan tertentu. Ada desas-desus atau bisikan orang ramai bahawa rang undang-undang Akta Tahanan Rumah ini sedang digubal untuk banduan-banduan tertentu. Saya tidak mahu menyatakan nama. Saya sebagai backbencher hanya ingin menyeru kerajaan supaya waspada dengan cadangan atau rang undang-undang atau Akta Tahanan Rumah ini. Mengulas lanjut, Raya berkata kerajaan juga perlu memberi penjelasan berhubung siapa yang layak ditahan atau menjalani tempoh pemenjaraan di rumah. Ahli Parlimen dari Sabah hari ini membangkitkan isu harga tiket penerbangan yang tinggi antara negeri itu dan Semenanjung yang tidak pernah selesai. Jelas Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mokhtar Radin, pemantauan berkala perlu terus dilakukan terhadap semua syarikat penerbangan. Jadi saya minta Menteri Pengangkutan supaya lihat perkara ini sebab membebankan rakyat Sabah. Mesti yang berulang-alik yang membuat perniagaan dan sebagainya. Pada bulan lalu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan Kabinet bersetuju meneruskan dua inisiatif bantuan pembelian tiket penerbangan. Ia membabitkan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar IPT bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, Fly Siswa dan mengekalkan harga siling tiket penerbangan pada musim perayaan. Dalam pada itu, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin menggesa supaya kertas putih siasatan terhadap pembangunan sumber manusia berhad HRD Corp dibentangkan di Dewan Rakyat. Ia berikutan semua ahli parlimen ingin mengetahui hasil siasatan jawatan kuasa tersebut dan tindakan selanjutnya daripada kerajaan. Dan saya tahu bahawa pihak PSC sedang menyiasat perkara ini, tetapi saya meminta PSC siasat betul-betul dan kemukakanlah kertas putih ini kepada kita. Kita mau lihat apa sebenarnya yang diperlakukan. Pada 12 Oktober yang lalu, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PSC dilaporkan akan memanggil Kementerian Sumber Manusia pada minggu kedua mesyuarat ketiga persidangan ketiga Parlimen bagi mendapatkan maklum baras berhubung dapatan hasil audit bebas terhadap HRD Corp. Ia susulan pendedahan Jawatankuasa itu bahawa RM3.77 bilion hasil kutipan levy daripada majikan digunakan untuk melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan.
1,561 kes seleweng diesel direkodkan menerusi 30,634 pemeriksaan optiris yang dilaksana sejak Januari hingga Sabtu lepas. 13.8 juta liter diesel bersubsidi bernilai lebih 31 juta ringgit dirampas. Selain itu, setakat Januari hingga Oktober 2024, KPDN telah membuka sebanyak 6 kertas siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. 17,452 keputusan permohonan kewarganegaraan telah dikeluarkan setakat 1 Oktober lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan ia melebihi sasaran 17,000 yang ditetapkan. Pihaknya berusaha kurangkan tempoh menunggu pemohon yang telah kemuka dokumen lengkap. Bagaimanapun, prosesnya tetap dijalankan dengan cermat untuk pastikan setiap pemohon dipenuhi syarat dan kriteria ditetapkan. Pemberian kewarganegaraan adalah anugerah tertinggi dan hak eksklusif Kerajaan Persekutuan yang tidak diberi sewenang-wenangnya. Beliau menyatakannya dalam jawapan bertulis kepada soalan wakil putatan yang disiarkan dalam laman sesawang Parlimen. Keputusan pandangan hukum berkait ajaran diamal pengikut GISBH dipersembah kepada Majlis Raja-Raja yang dijadual bersidang 2 hari mulai hari ini. Proses itu menyusul selepas keputusan tersebut diperkenan Pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI iaitu Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. JAKIM telah membentangkan kajian kepada masyarakat kepada mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hawa Islam kali yang ke-125 yang bersidang pada 20 hingga 22 Rabiul Awal menimbang dan memutuskan pandangan hukum berkaitan GISBH. Dalam pada itu, pihaknya sedang pantau secara dekat 8 ajaran sesat yang didapati wujud di seluruh negara selain berisikan dan siasatan terhadap 12 lagi ajaran sesat. Laporan interim kajian empirikal pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka siap tahun depan. Kerajaan komited pastikan prosesnya dijalankan secara teratur. Kajian pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya masih dalam proses dan insya-Allah pada tahun depan harapannya empirical research yang dilaksanakan satu laporan interim boleh dimasukkan bagi status tentang peranan peguam negara dan pemisahan peguam negara dan juga pendakwa raya. Setelah laporan interim yang disedia pasukan petugas khas teknikal itu siap, ia akan dibentang kepada jemaah menteri. Jika dipersetujui, laporan itu akan dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan wakil rakyat. Malaysia komited pastikan Kod Tata Laku COC Laut Cina Selatan LCS akan jadi dokumen efektif dan substantif untuk tangani isu berkait perairan tersebut. Peranan sebagai negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-China akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan itu. Sebagai negara penyelaras, antara peranan Malaysia adalah sebagai pengerusi bersama dengan China dalam runding draft COC. Rundingan akan dipastikan tidak sesekali pinggirkan kedaulatan dan kepentingan negara. Sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025, Malaysia komited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut Cina Selatan secara konstruktif dengan menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas berhubung isu Laut Cina Selatan di pelbagai platform bagi memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara akan terus kekal terpelihara. COC Laut Cina Selatan sedang dirunding dengan negara anggota ASEAN dengan China untuk elak konflik dan ketegangan di perairan itu. Ia tanpa prejudis terhadap tuntutan wilayah dan maritim negara masing-masing. Tahun ini, 4 rundingan COC dijalankan.
30,101 individu terima manfaat skim pembangunan usahawan masyarakat India Spumi sejak 2008 hingga 30 September lepas. Nilai pembiayaannya melebihi 482.6 juta ringgit. Bagi dana khas pemerkasaan wanita masyarakat India, PEN pula pembiayaan berjumlah 22.7 juta ringgit telah disalur kepada 2,644 penerima. Ia bagi tempoh Januari hingga 30 September tahun ini. Kedua-dua ini pun tidak termasuk di dalam bajet pada tahun 2023, tetapi adalah inisiatif kerjasama di antara Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi dengan Tekun dan AIM. Jumlah kenderaan elektrifikasi XEV sudah mencecah 33,319 unit setakat 30 September lepas. Ia mewakili kira-kira 5% daripada jumlah keseluruhan industri TIV bagi tempoh sama. Berdasarkan prestasi ini, kerajaan melihat penggunaan kenderaan hybrid dan PHEV ini masih relevan untuk mencapai sasaran EV yang telah ditetapkan. Penggunaan kenderaan hybrid dan PHEV juga menyokong hasrat negara untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang tahun 2050. Kerajaan sasar 20% daripada jumlah tahunan kenderaan baharu menjelang 2030 terdiri daripada XEV. Garis panduan pembangunan mampan bagi pusat data sedang dimuktamad. Setelah siap, ia akan jadi salah satu syarat bagi permohonan insentif untuk pelaburan pusat data. Garis panduan ini merangkumi metrik Power Usage Effectiveness atau PUE, Water Usage Effectiveness, WUE dan juga Carbon Usage Effectiveness. Ini untuk mengukur pelepasan karbon oleh pusat data. Beberapa sesi libat urus bersama pelbagai agensi kerajaan dan pemain industri dilaksana dalam membangunkan garis panduan tersebut. Penetapan waktu daftar masuk dan keluar penginapan pelancongan tidak dikendali MOTEC. Sebaliknya, kerajaan negeri yang diselia PBT masing-masing. MOTEC hanya terlibat pendaftaran premis berkaitan, bukan kawal selia dan penguasaan operasi. Bagaimanapun, perbincangan akan dibuat untuk teliti kewajaran masukkan peruntukan pemberian lesen dan kawal selia operasi hotel ke dalam Akta Industri Pelancongan. Perbincangan membabitkan MOTEC, KPKT, PBT dan kerajaan negeri. Kementerian ini juga akan mengadakan mesyuarat bersama Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Tandaki dalam menyelesaikan isu ini yang merangkumi pengambilan pekerja asing dalam sektor perhotelan ini bagi memastikan standard dan kualiti perkhidmatan premises penginapan pelancong sentiasa terhadap yang tinggi terutama dalam melaksanakan kempen melawat Malaysia 2026. Sekian berita Parlimen dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.